Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama duduk di majlis ini, majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang mulia yang banyak memberi faedah kepada kita. Pada hari ini atau pada malam ini adalah malam 12 Rabiul Awal. Di mana-mana masjid pun kebanyakan menganjurkan majlis-majlis syarahan ataupun forum semata-mata mengingati kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita di masjid ini pun tak mau ketinggalan untuk sama-sama kita memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah memadai kalau kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam majlis-majlis Maulid saja? Setengah orang dia suka menghadiri majlis Maulid, tak tahu kenapa. Tadi diumumkan oleh imam kita, imam eksekutif kita bahawa ada makan special katanya. Pengerusi bagi tahu saya pun dalam bilik imam pun kata ada makan special yang disediakan oleh Masjid Muhammad Saleh. Adakah kedatangan kita kerana makanan yang special saja? Kadang-kadang setengah-setengah tempat orang-orang yang ada kelebihan pun mengadakan majlis maulid di rumah tanpa syarahan, tanpa apa-apa pun, hanya menjamu makan. Dan makanannya pun kadang-kadang hebat-hebat juga. Bukan biryani biasa, biryani dam. Orang Johor kata biryani gam. Mana satu betul, wallahu alam lah. Dam ke gam ke, maknanya makanan juga. Jadi adakah itu saja yang kita, matlamat kita untuk menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menyambut kelahiran Nabi ini adalah baik. Satunya kerana kita dapat mengingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menggalakkan orang ramai masyarakat, terutama generasi yang muda-muda ni yang masih lagi jauh daripada masjid, daripada agama, supaya mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak maulah mereka kenal pemain-pemain bola sepak yang terkenal saja, ataupun mengenali selebriti-selebriti saja sehingga mereka mengikut tingkah laku, pakaiannya dan sebagainya yang kadang-kadang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kita mahu mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majlis-majlis seperti ini tu ada kebaikannya. Sekurang-kurangnya orang kata kita refresh, update apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun saya ingatkan, kalau hanya setahun sekali saja kita menghadiri syarahan maulid, atau sekali-sekali kita menghadiri syarahan kerana syarahan Muharram ke Rabiul Awal, Rejab, 27 Rejab iaitu Isra' dan Mi'raj, saya rasa itu belum menunjukkan yang kita betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dibawa olehnya. Itu yang paling penting. Sebab itu setengah-setengah orang yang begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dia bila menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi Mekah, dalam perjalanan menziarah untuk ke Madinah, sebelum dekat sama Madinah, bila pihak ketua rombongan bagi tahu bahawa kita dah hampir sampai ke Madinah, marilah sama-sama baca selawat, mengucapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Rasulullah ni menangis. Kenapa menangis agaknya? Adakah kerana semata-mata cintanya begitu saja kepada Rasulullah, fizikalnya saja? Tentulah sekali cintanya tu banyak sebab dan utamanya. Jadi oleh kerana itulah, kalau kita kata cinta kepada Rasulullah SAW, bukan hanya memadai dengan bacaan selawat saja. Itu mesti kena faham betul-betul. Kalau kita hanya mencintai Rasulullah SAW, hanya baca selawat saja, kemudian apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang digalakkan oleh Rasulullah, kita tak buat,
bacaan selawat kita jadi sia-sia belaka. Lebih-lebih lagi kalau umpamanya kita dari golongan orang yang tak tekun mendirikan solat. Orang sembahyang sehari semalam 5 waktu, tapi kita sembahyang belang-belang, kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Di rumah kita buat, di tempat kerja kita tak buat. Jadi bagaimana selawat kita ketika itu? Selawat ni hukumnya sunnah saja kita baca. Tak baca pun tak berdosa. Tapi kalau kita tidak mendirikan solat, hukumnya adalah berdosa besar. Kalau kita tinggalkan solat pun, hukumnya adalah dosa besar. Oleh kerana itulah saya katakan, kalau sekali-sekali datang ke masjid untuk mendengar, untuk membaca selawat saja, atau kita join orang-orang yang baca selawat, kita tahulah sekarang ni kumpulan-kumpulan yang membaca selawat ni begitu banyak sekali. Bukan satu dua, banyak sekali. Dan biasanya dalam majlis-majlis membaca selawat, begitu ramai yang hadir. Kalau dibandingkan dengan majlis-majlis ilmu yang diadakan pada setiap minggu di masjid-masjid, mana-mana masjid pun, termasuk dalam masjid ni, selalu mengadakan kuliah-kuliah, walaupun kuliah zuhur, tapi ada kuliah pula. Kalau di masjid-masjid yang berhampiran dekat tempat perumahan HDB ni, boleh katakan tiap-tiap malam ada majlis ilmu. Kalaulah kita hanya menghadiri majlis-majlis selawat dengan tidak menghadiri majlis ilmu, kadang-kadang timbul riak pula. Ada setengah orang kadang-kadang bila dia dah selalu menghadiri majlis selawat, lebih-lebih lagi kalau dia jadi member tetap kepada Masjid Ma'alwi pula, yang Habib Hassan pun tak suruh macam itu, dia rasa dia yang paling baik, dia yang paling bagus, dia daripada golongan orang-orang yang bersih, dan dia dari golongan orang-orang yang orang kata tu suci jiwa kerana sentiasa baca selawat, sentiasa baca ratib dan sentiasa baca ma'thurat dan sebagainya. Jadi kalau tujuan kita berzikir, macam petang tadi kita berzikir bersama-sama Ustaz Azmi, tujuannya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membersihkan hati kita. Dan tujuan kita pergi ke Masjid Ma'alwi seminggu sekali atau kita amalkan di rumah sekalipun, dan kita bacalah ratib-ratib tu, tujuannya ialah untuk membersihkan hati. Tapi kalau kita masih rasa bangga bahawa kita lah yang terbersih, maknanya hati kita belum lagi bersih. Orang yang bersih hati, orang yang jiwanya jernih, dia tidak pernah mengagungkan diri di hadapan orang lain kerana ia akan menyakitkan hati, dan itu termasuk dalam golongan orang yang takbur, orang yang sombong, sedangkan itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh takbur dan cakap besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala kerana ia memiliki segala-galanya. Kita manusia ni makhluk yang lemah, kita tak kuat. Walaupun kita makan berbagai-bagai obat sekalipun, walaupun tiap-tiap pagi kita bersenam, riyadhah ataupun jogging dan sebagainya, walaupun kita makanlah minyak ikan ke ataupun apa-apalah, tongkat ali dan sebagainya, itu semua tak akan menjamin kekuatan kita selama-lamanya. Kalau dah sampai peringkat umur dah tua macam saya ni, tetap akan rasa lemahnya. Makanlah apa pun, lemah, tetap lemah. Sebab dalam Al-Quran Tuhan dah terangkan, kita ni dijadikan daripada awal lemah, kemudian diberikan kekuatan, kemudian lemah balik, dan kemudian akhirnya diambil semula kita ni berjumpa balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sunnah alam yang tak boleh kita elakkan. Jadi oleh kerana itu, mengapa pula mesti kita nak rasa bangga dan nak rasa bongkak terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kita, kalau kita tahu yang diri kita ni tidak akan selama-lamanya kuat belaka ataupun strong, tapi kita sentiasa akan mengalami kelemahan dari semasa ke semasa. Dan yang paling penting, kita bukanlah makhluk yang terbijak kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang terbijak segala-galanya. Jadi kalau kita rasa kita yang terbaik, kita rasa kita yang terbijak, itu slogan siapa tu sebenarnya? Slogan syaitan lah kan? Kerana syaitan bila disuruh oleh Allah supaya sujud kepada Nabi Adam AS, dia berkata dia tak mau sujud, dan Allah bertanya, kenapa kau tak mau sujud? Ana khairum minhu, itu jawaban iblis. Saya lebih baik daripada Adam AS. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api, dan dia kau jadikan daripada tanah. Jadi iblis membandingkan antara api dan tanah. Api lebih kuat, tanah tu rendah sangatlah dia punya kekuatannya, jadi dia rasa dia bangga. Jadi kalau kita berslogan demikian, mana itu slogan syaitan yang tak sepatutnya diamalkan oleh kita. Jadi
Bila kita nak mencintai Rasulullah SAW, pertama sekali kita mesti kenal siapa Rasulullah. Tak kenal susah nak tak anu. Jadi sebab tu bila nak kenal Rasulullah kena belajar. Kena ambil tahu. Bacalah sejarah. Buku-buku sejarah Rasulullah banyak yang dah dicetak. Kalau dulu semua dalam bahasa Arab, sekarang yang dah dicetak ke bahasa Melayu banyak. Ulama-ulama Malaysia dah banyak menterjemahkan buku-buku seperti Sirah Ibnu Hisham dah diterjemahkan ke bahasa Melayu. Dan berbagai-bagai lagi sirah ataupun buku-buku sejarah yang boleh didapati di pasaran, semuanya dalam bahasa kebangsaan. Dan sebahagiannya pun ada juga yang ada dalam bahasa Inggeris. Kalau setengah kita barangkali tak begitu fasih dalam bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan Melayu, kita fasih dalam bahasa Inggeris, carilah buku Inggeris. Jadi kenal dulu kepada Rasulullah SAW. Siapa orang tu yang sebenarnya? Bila kita dah kenal dia, barulah kita rasa cinta. Kalau tak kenal Rasulullah, bagaimana kita nak cinta kepadanya? Jadi Rasulullah ni sebagaimana kita tahu, dia adalah Rasul. Rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa atau menerangkan peraturan-peraturan hidup dan peraturan-peraturan ibadah. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab itu Allah menerangkan, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus kamu ya Muhammad, melainkan kamu menjadi rahmat kepada sekalian alam. Jadi bukan kita saja makhluk manusia yang dapat rahmat, tapi burung-burung dapat rahmat, tumbuh-tumbuhan dapat rahmat, ikan di laut dapat rahmat, malah ulat-ulat yang berada di dalam tanah pun mendapat rahmat dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kedatangannya inilah dunia jadi makmur. Kalau kita bandingkan zaman dulu, zaman-zaman Nabi umat Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Nuh dan sebagainya, berapa banyak umat-umat terlebih dahulu telah dijatuhkan hukuman oleh Allah SWT kerana mereka banyak buat maksiat. Buat maksiat saja, bila bermaharaja lela saja, maka Tuhan akan hukum mereka, sama ada ditenggelamkan dalam laut seperti umat Nabi Musa, Firaun dan sahabat-sahabat dan kuncu-kuncunya, ataupun ditimbus di dalam tanah, atau disambar petir, ataupun Tuhan meniupkan angin saja, maka hancurlah segala umat pada masa itu. Dan termasuklah kadang-kadang bumi pun dihancurkan oleh Allah SWT. Kita alhamdulillah, berapa banyak lagi orang-orang yang buat maksiat sekarang kat dunia ni. Jangan kita jauh-jauh lah, kawasan kat Singapura je berapa banyak orang-orang yang buat maksiat, yang masih lagi terus-menerus melakukan maksiat. Yang orang yang tak sembahyang itu masih banyak lagi dalam kehidupan kita. Saya selalu memimpin orang-orang yang bukan nak pergi haji, orang-orang yang nak nikah ni. Bila kita memimpin secara personal, ramai sangatlah saya katakan yang tak sembahyang lah. Nak salahkan pasangan-pasangan ni pun tak boleh salahkan. Kerana bila saya tanya, mak sembahyang, tak pernah nampak pun. Bapak sembahyang, tak pernah nampak juga pun. Jadi kalau mak dan bapak kat rumah sendiri tak sembahyang, bagaimana kita nak suruh nak sembahyang? Jadi masih ramai, bukan sikit, itu maksiat juga. Dan berapa ramai orang-orang yang kadang orang-orang perempuan yang belum kahwin kemudian melahirkan anak. Masih ramai lagi di kalangan orang Melayu. Masih ramai lagi juga orang-orang Melayu ni, orang Islam ni yang belum kahwin tapi dah duduk serumah seolah-olah macam suami dan isteri. Sedangkan mereka adalah orang Islam. Tapi sampai sekarang pun Allah SWT tak menghukum mereka, tak menjatuhkan bala kepada mereka. Inilah rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kita ni, umat Muhammad ni umat yang teristimewa. Jadi bila kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang teristimewa, kita kenalah jaga diri kita. Kenalah sedar diri kita. Jangan buat suka-suka hati.
Jangan apa orang kata menceburkan diri pada perkara-perkara yang tak diingini oleh Allah SWT atau oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita tak sedar kadang-kadang ni, lupa segala-galanya. Jadi orang-orang yang buat maksiat ni, terutama orang-orang yang tak sembahyang ni, dia lupa bahawa Allah telah menciptakan dirinya dengan begitu rupa sekali. Cantik, menawan, mata kat depan, bawahnya hidung, lepas tu bawahnya mulut, lepas tu dagu. Cubalah pergi zoo sana. Dah pernah pergi zoo belum? Cuba pergi zoo sana, tengok binatang-binatang macam mana sebahagian binatang yang Allah ciptakan. Ada yang mata ke atas, tengok pun seram. Kan bila kita tengok, lain kali jangan tengok saja, bandingkan dengan diri kita. Ambil gambar sekarang pakai handphone, senang ambil gambar, kemudian balik buka gambar tu, bandingkan muka kita dekat cermin. Kita lawa ke binatang tu lawa? Di situ baru ada timbul kesedaran. Atau pergilah dekat IMH sana, Institute of Mental Health dekat Avenue 9 Hougang sana, pergi sana. Tak payah masuk pun, tak boleh tengok dari luar je. Orang yang sihat sama macam kita, tapi dia bercakap sendiri, dia menyanyi sendiri. Saya pernah juga melawat kerana nak menyiasat seorang wali lah, yang ditahan di sana, sama ada dia fit tak jadi wali. Saya masuk je dekat pintu, dah disambut oleh seorang orang dia. Orangnya cantik, laki-laki, budak laki-laki muda, handsome, lawa, rambut pun saya kenal pula dengan saya. Saya dah tak kenal dia. Dan Ustaz Salim kan, silakan masuk, silakan masuk. Saya nak tanyalah, saya nak kahwin tak? Abang saya tak kasih, kata. Saya gila ke, kata. Abang saya kata saya gila, kata. Saya gila ke? Saya kata tak apalah, awak duduk sini berehat dulu. Nanti sampai masa awak dah baik, dah betul-betul relax dan sebagainya, keluar nanti bekerja, nanti abang carikan pasangan ke mak, cari pasangan, nak kahwinlah. Cuba kita tengok tu. Mereka sihat macam kita juga sihat, tapi akalnya tak sihat. Jadi maknanya kita telah dicipta oleh Allah SWT, telah dianugerah oleh Allah dengan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Muka dan badan kita yang cantik, akal fikiran kita yang sehat, dan kita selalu sehat. Sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita bekerja, tiap-tiap bulan kita dapat gaji daripada majikan kita, kita berterima kasih dengan majikan kerana memberi peluang kita bekerja dan akhirnya kita dapat gaji. Kalau kita lihat mak bapak kita memelihara kita, menjaga kita, memberikan asuhan dan didikan sehingga kita menjadi anak yang sempurna, anak yang punya pelajaran, anak yang beriman, anak yang baik, berkat asuhan mak dan bapak kita, maka kita berterima kasih dengan mak bapak kita. Lantas kita pun sentiasa taat dan dengar kata-katanya, menjauhkan diri kita daripada menyakiti mereka, kerana sudah banyak jasa yang diberikan oleh mak bapak kita. Itu mak bapak kita. Bagaimana dengan Allah Tuhan kita yang lebih banyak lagi jasanya kepada kita? Jasa yang diberikan kepada mak bapak kita ialah Allah SWT juga. Dan kita pun dah banyak jasa yang kita terima dari Allah SWT. Kalau dengan mak bapak kita boleh terima kasih kerana pendidikan yang telah dianu, dan kalau juga dengan majikannya kita boleh terima kasih kerana dia telah memberikan pendapatan yang tetap sepanjang bulan kepada Allah SWT yang memberikan segala-galanya. Kenapa kita tak berterima kasih dengannya? Inilah yang selalu dilupakan oleh kebanyakan orang-orang yang belum nak dirikan sembahyang atau yang membuat maksiat, kerana dia tak sedar bahawa kebaikan-kebaikan yang diterima selama ini adalah datang dari Allah ataupun dianugerahkan oleh Allah SWT. Jadi sebab itu, solat yang difardukan oleh Allah SWT kepada kita tu sebenarnya sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat, kebaikan, kesenangan, kemewahan, kesihatan yang tak boleh dikira. Dalam Al-Quran Tuhan menerangkan, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu nak mengira atau nak menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, nescaya kamu tak akan dapat mengiranya. Jadi oleh kerana itulah, sembahyang ni salah satu cara untuk kita mengucapkan syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT. Jadi oleh kerana itulah kita mesti sembahyang dengan tekun,
Seberapa yang boleh tunaikanlah solat. Sehingga saya tengok tadi petang, tengah hari tadi, seorang convert yang muda 71 tahun, telefon saya tanya bagaimana keadaan dia nak sembahyang kalau dia berada dalam hospital, kerana dia akan menjalani satu operasi lutut, nak tukar lutut baru, nanti jadi orang baru lah kan, nak tukar lutut baru. Jadi tentulah dia berada di atas katil dalam 2-3 hari. Jadi bagaimana dia nak ambil sembahyang? Orang bangsa asing yang masuk Islam masih lagi ambil berat tengah sembahyang. Dia tanya bagaimana cara ambil sembahyang. Dan bila dia ada atas katil, dia tentu tak boleh istinja. Jadi bagaimana dia nak istinja? Dia tak boleh pakai air. Dia kata nanti macam mana? Habis basah lah semua kan? Jadi bila saya terangkan bagaimana cara nak istinja, bila saya terangkan bagaimana cara nak wuduk, kalau tak boleh rasa susah nak wuduk, takut basah kat katil, tayamum lah. Sebab itu salah satu cara untuk dia tak mau tinggal yang 5 waktu. Jadi agaknya oleh kerana dia tahu bahawa ini adalah sesuatu yang wajib ke atas diri dia, dan dia tahu ini adalah satu tanda penghargaan dia kepada Allah SWT. Sampai saat-saat macam itu pun bertanya. Orang kita ada tanya macam ni, kadang-kadang tak tanya pun. Bila dah duduk atas katil sembahyang buat tak tahu, lepas tu balik qada lah. Jawab senang aja, qada lah. Padahal sembahyang kan kita tak boleh tinggalkan. Dengan apa cara pun tak boleh tinggal. Kecuali kalau kita dioperate tu, dibius, dimasukkan dikeluarkan kita punya roh sekejap kat mesin. 6 jam tak sadar, jadi kalau 6 jam tak sadar, daripada zuhur tak sadar, asar tak sadar, maghrib tak sadar, isyak tak sadar, itu maknanya waktu kita tak sadar tu, kewajipan sembahyang tu tak diwajibkan. Pasal kita tak sadar. Kan orang salah satu daripada syarat sah sembahyang tu, orang yang sembahyang tu mestilah sedar. Pingsan tak boleh, mabuk tak boleh, apalagi kalau dia diabuse sehingga dia tak sadar. Lepas tu dia kena bayarlah. Tapi selagi kita masih boleh ingat, selagi kita masih sedar, fikiran kita masih sihat, cuma keadaan saja susah nak ambil sembahyang, susah nak bangun, susah nak menghadap kiblat sebagainya. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, agama Islam mengatur satu peraturan-peraturan yang tertentu. Jadi kita kembali kepada tajuk kita, iaitu kalau Tuhan mengatakan bahawa Nabi kita sebagai rahmat, maka kita tahulah rahmat itu apakah maksud rahmat di sini. Pertama sekali, yang dikatakan rahmat untuk alam ni ialah Nabi kita Muhammad SAW membawa satu peraturan, satu dustur, satu kanun, iaitu ada Al-Quranul Karim, yang mana tujuannya peraturan ini ialah untuk kebahagiaan manusia sejagat. Memang betul. Siapa saja ikut peraturan Allah SWT tak jadi kecoh. Kita suami isteri dan rumah tangga cubalah ikut peraturan Allah, jadi kecoh? Tak kecoh kan? Suami tahu dia punya tanggungjawabnya, memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal, menyediakan makan minum, memimpin ke arah jalan yang diredha oleh Allah. Isteri tentu akan terima dengan baik. Dia tak boleh larang, dia tak boleh tegah. Kalau isteri pun sebagai seorang isteri menjalankan kerja-kerja rumah tangga, tunduk dan patuh kepada perintah-perintah suami, menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak dan sebagainya, dia ikhlas. Sebab dia tahu itu adalah tugas seorang isteri. Suami takkan nak marah. Yang suami yang boleh jadi gaduh ni kalau langgar peraturan, disuruh duduk rumah, lepas tu kontak kawan. Sekarang lagi ada handphone, ada SMS, ada apa lagi, Facebook, jumpa kat sana, jumpa sini, keluar, suami tak tahu. Keluar dari rumah tanpa izin suami, hukumnya berdosa kerana tak dapat izin. Kecuali kalau keluar tu rumah terbakar lain. Rumah terbakar wajib keluar. Rumah terbakar kalau kita rasa kita sakit perlu pada lawatan, itu kena keluar cepat. Suami tak izin, tanpa izin suami pun tak apa. Tapi kalau keluar jumpa kawan, keluar buat dating dengan kawan-kawan dekat supermarket dan sebagainya, itu tetap haram. Jadi kalau peraturan ini tak diikuti, dilanggar, sekali suami boleh maafkan, 2 kali pun boleh maafkan, tapi kalau berkali-kali boleh dimaafkan. Ini sebagai contohlah peraturan Allah. Dalam peraturan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, Nabi pun ingatkan sebagai seorang suami, dia mesti ingat. Katanya dalam khutbah yang terakhir itu Nabi mengatakan apa? Apabila isteri kamu juga telah menjalankan kewajipannya,
patuh dan taat kepada kamu, maka hak dia sebagai seorang isteri, layanan yang baik, layanan yang mesra, pimpinan agama, termasuk makan, minum dan pakaian serta tempat tinggalnya, hendaklah kamu tunaikan. Kerana itu adalah hak mereka, lantaran mereka telah pun, iaitu isteri tadi, telah pun memberikan sumbangan khidmatnya kepada kamu. Itu pesanan yang terakhir yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah Al-Wida atau Al-Wada yang berlaku pada tahun 10 Hijrah dulu. Sebelum Nabi wafat, itulah pesanan yang terakhir. Jadi Nabi ingatkan bahawa betapa pentingnya institusi rumah tangga tadi. Di mana dalam institusi ataupun dalam syariat kekeluargaan ni, kedua-dua suami dan isteri ini adalah bertanggungjawab. Terutama suami, jangan sekali-sekali mengabaikan tanggungjawabnya terhadap isteri. Memang kalau Nabi berpesan demikian, Nabi ini seorang rasul, seorang manusia yang berpandangan jauh. Dia bukan hanya pandang pada masa itu saja, berpandangan jauh dia. Sebab itu dia manusia istimewa, manusia yang dilantik oleh Allah sebagai makhluknya, dan dia adalah kekasih Allah SWT. Dia tahu akan datang umatnya, terutama yang bernama laki-laki ini, banyak yang akan tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga. Dia tahu. Sebab itu dia pesan tu. Pengalaman saya lahir dekat Mahkamah Syariah ada 40 tahun, 36 tahun sampai sekarang masih lagi terus, tapi tak hari-hari. Saya nampak bahawa kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh suami itu begitu banyak sekali. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suami hingga berlakunya perceraian. Kalau dibandingkan dengan kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang perempuan atau isteri-isteri. Jadi sebab itulah Nabi dah tahu perkara ini mungkin berlaku pada masa akan datang, ataupun yang pada masa zaman dia pun dia dah nampak perkara seperti ini, dan dia tahu selepas zamannya di masa akan datang lagi lebih banyak lagi yang akan berlaku. Sebab itu dia memberikan wasiat yang terakhir dengan menekankan betapa pentingnya seorang suami itu menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami untuk memastikan kebahagiaan rumah tangga yang didirikan. Itulah yang salah satu pesanan Rasulullah SAW dalam khutbah yang terakhir semasa Hujjatul Wada. Itu yang pertama lah, yang dikatakan rahmat tadi. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu memberi kebahagiaan kepada keseluruhan manusia. Kalau kat dunia ni semua orang ikut peraturan, tak ada tembak-menembak, tak ada rampas-merampas, curi-mencuri pun tak ada. Barangkali Saddam pun tak digulingkan, Gaddafi pun tak digulingkan, siapa Nasir, bukan Nasir Hosni Mubarak pun tak akan digulingkan. Kalau semuanya ikut peraturan Allah SWT. Tidak ada siapa yang mau menggulingkan seorang imam atau ketua yang adil. Malah berdosa kalau kita menggulingkan imam yang adil, kerana keadilannya, kerana kebijaksanaannya. Tapi oleh kerana mereka itu tidak ikut peraturan Nabi kita Muhammad SAW, yang Nabi membawa Al-Quran, sebabkan itulah mereka menerima padanya. Jadi dalam alam rumah tangga pun, ataupun dalam kehidupan harian kita pun, kalau kita tak ikut peraturan Allah, kita akan menerima padanya. Itu jangan salahkan sesiapa, jangan salahkan nasib, tapi salahkanlah diri sendiri. Dulu waktu Geylang masih kampung, saya pernah pergi ke rumah-rumah orang ni lah. Bila wali sakit kan, kadi mesti pergi rumah orang tu, jumpa bapa pengantin perempuan. Sebab dia tak boleh datang kan, tanya itu anak dia ke betul ke bukan, setuju tak dia nak jadi wali, tanya dia boleh datang tak besok kalau nikah. Yang biasa kita lihat ni adalah orang-orang yang sakit. Satu hari saya pergi ke Geylang tu, demi wali tu duduk kat luar dengan pakai kain gombang, tak pakai baju. Panas kan, dulu mana ada aircon, puas, kipas pun tak ada. Geylang kan. Belum saya tanya lagi, dia dah nangis. Dia dah nangis dah. Saya tak tanya pun kenapa jadi macam ni, sakit apa, belum tanya, dia dah nangis. Dia dah mengeluarkan dia punya kesedihannya. Katanya, Ustaz, ini semua salah saya. Saya duduk kat sini dah tak boleh jalan, ni kesilapan saya. Saya dulu nakal, nangis-nangis je. Saya nakal, saya tak sembahyang, saya melakukan perzinahan, saya minum, saya itu judi dan sebagainya. Jadi kalau Tuhan hukum saya ni, patutlah. Tengok, kalau kita perhatikan,
dan kita kaji dan selidik sebetul-betulnya, kita akan dapati bahawa hukum Allah SWT itu kadang-kadang dijatuhkan semasa hayat lagi. Tapi individu, tak semua. Kalau dulu umat-umat Nabi dahulu, bila hukuman itu dijatuhkan, balak dijatuhkan untuk semua orang, kan? Sekarang ni individu. Jadi kalau kita tengok orang ni, kenapa dia tak boleh bangun, tak boleh jalan, duduk aja, nak turun pun nanti kena angkat dan sebagainya, padahal umur belum pun 60, baru masuk 50. Kalau kita sekarang 50 ni kan masih kuat lagi, tapi dia dah betul-betul dah macam orang yang 80, 90. Jadi salah siapa tu? Saya tak cakap dia salah, tapi dia sendiri mengaku itu kesilapan dia. Jadi itu salah satu peringatan atau menjadi iktibar kepada kita bahawa bila kita tak ikut peraturan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bermakna kita menanti kesusahan dan penderaan di masa akan datanglah. Kalau sekarang ni kita terus menerus menghabiskan duit kita dengan judi dan sebagainya, kemudian bila sampai tua nanti kita susah apa-apa dan sebagainya, jangan blame siapa-siapa, tapi blamelah diri sendiri yang tidak berjimat cermat atau tidak berhimmah dalam masa perbelanjaan. Salah juga sendiri. Kalau kita sampai berhutang umpamanya, kerana kita tak mengatur bajet kita dengan betul, belanja ikut sesuka hati, tak ikut apa yang ditetapkan oleh agama kita, Dan kalau kita susah di masa akan datang pun, jangan salahkan sesiapa, tapi salahkanlah diri sendiri yang tak pandai mengatur, mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang kedua tu ialah agama Islam ni meletakkan dasar yang tetap bagi kehidupan manusia yang berubah-ubah. Dari semasa manusia, kehidupan kita berubah-ubah. Zaman Nabi, cara kehidupannya tak sama dengan zaman sekarang. Jadi berbeza. Jadi oleh kerana itu Islam memberikan peluang untuk kita merubah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Kita tengoklah dalam masalah perbankan Islam. Zaman Nabi bila dia berniaga, dia tak gunakan bank. Pasal masa itu tak diperlukan. Tak ada keperluan pun masa itu. Tak macam sekarang perlukan kepada bank dan sebagainya. Tapi bukan bermakna bank itu tak boleh. Bank masih lagi dibolehkan selama bank itu dijalankan atas dasar Islam. Sebab itu, walaupun kita tahu yang Nabi itu seorang peniaga yang bijaksana, tapi perniagaan yang dilalui itu bukan tujuan untuk mencari kekayaan. Lebih banyak bertujuan untuk dakwah. Semasa kecil lagi 10 tahun dia dah dibawa oleh pakciknya pergi ke jauh ke Syam sana. Mengikut pakcik yang berniaga, sehingga dia berapa kali pakciknya diingatkan oleh beberapa padri-padri ataupun ulama-ulama Nasara masa itu supaya bawa baliklah segera. Jangan sampai nanti ada orang-orang Yahudi, orang ajam tu melukakan Nabi Muhammad, kerana dia tahu, dia tengok Nabi Muhammad ni muka je, dia dah nampak cahaya ini adalah Nabi yang terakhir. Maknanya bila dia pergi jauh-jauh tu, pergi berniaga dan sebagainya, sampai dia memperniagakan harta ataupun barang-barang yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah tu, sebenarnya dakwah. Dia tak ada ambil keuntungan pun, dia hanya ambil upah aja. Itulah timbul semua bab-bab Ihya'ul Mawad, Wadi'ah dan sebagainya, semua keluar daripada pengalaman Rasulullah SAW. Itu yang ada yang dikata Ihya'ul Mawad je, makna menghidupkan satu bumi yang kering, yang tanah yang tak terpakai, disuruh bangunkan. Nabi kata sesiapa yang membangunkan atau menghidupkan bumi ataupun bumi yang mati ini, yang tak ada siapa yang tidak terurus, maka hak dia. Itu dulu. Kerana banyak tanah-tanah kosong. Sekarang mana boleh? Tanah semua dimiliki oleh orang. Kat Singapura lagi tanah semua dimiliki oleh state atau oleh negeri. Kita tak boleh tanah ni kosong kat sebelah, kita bertanam cangkul, tanam jagung dan sebagainya, kita isytiharkan, masukkan dalam warta kerajaan, katakan ini jadi kita punya. Itu dulu, bukan sekarang. Jadi itu semua pengalaman Rasulullah SAW itu sebenarnya sebagai dakwah untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita ini.
Sehingga pada satu masa juga pernah kan Nabi menyerahkan masalah ini kepada kita. Kerana pada satu masa itu berlaku kekecohan, di mana petani-petani mengkawinkan, mengetutkan antara satu buah dengan satu buah. Hasilnya begitu memuaskan. Lantas mereka bagi tahu kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang perkara ini. Nabi kata, jangan mengawinkan buah ini, tanamlah kalau pokok rambutan saja, kalau kurma saja. Sahabat-sahabat ikut, sebab itu merupakan titah atau titah perintah Rasulullah SAW. Tapi selepas beberapa bulan didapati tanaman-tanaman pokok-pokok yang tak ditut ni lembab, lambat nak tumbuh. Mereka berjumpa lagi Rasulullah, mengadu hal ini. Katanya, ya Rasulullah, kalau kami tak tut, kami dapati buah-buah yang tak ditut ni, pokok-pokok yang tak ditut ni tidak tumbuh dengan subur. Apa Nabi jawab? Kalau begitu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahuilah tentang urusan dunia kamu. Jadi Nabi bagi kebebasan. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi, diberikan kebebasan kepada masyarakat, terutama yang bukan berkaitan dengan masalah ibadah yang difardukan oleh Allah. Kalau masalah ibadah kita kata kita kuat, kita tak mau sembahyang 2 rakaat pada subuh nak tambah 4, itu tak boleh. Dah Tuhan dah tetapkan 2 lah bagi. Kalau dah tetapkan malam isyak nanti sejak lagi 4 lah. Kalau maghrib 3 lah, jangan pandai-pandai nak tambah. Tapi masalah harian untuk kegunaan kita, itu masih lagi dibenarkan oleh Islam untuk kita menganut. Dan yang ketiga ialah kebebasan berfikir. Ini kata rahmat juga. Ada agama lain mana bagi kebebasan berfikir? Pergilah masuk Kristian. Bukan saya suruh masuk, dengarlah dia. Banyak orang-orang yang masuk Kristian kemudian masuk Islam tu, bila saya interview dengan dia, tanya dengan dia, bagaimana pahaman dia tentang Trinity ini? Tuhan ada 3, satu masuk 3. Dia kata dia pernah mengemukakan perkara ini kepada padri yang mengajar dia. Padri itu ingatkan dia, jangan soal yang bukan-bukan. Apa saja yang diajar, telan bulat-bulat. Jadi orang ni tak boleh terima kadang-kadang pasal dia nak berfikir. Macam mana Tuhan ada 3, satu masuk 3 masuk 1? Tak boleh jawab dia kata Trinity kan. Tak boleh jawab. Tapi agama Islam memberi kebebasan kepada kita untuk bertanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tanya lepas ni, sebagaimana kata Ustaz Azmi, ada sisi soalan sekejap dalam 10 minit, tanyalah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, saya postpone. Tanya Ustaz Azmi pula balik, biar dia jawab pula. Kan? Bukan semuanya kadang senang nak jawab kan? Jadi tanyalah. Islam membenarkan. Bukan makna tak benarkan, sehingga banyaklah orang bertanya tentang masalah zakat. Kalau tiap-tiap tahun kita keluarkan zakat, duit kita makin berkurangan. Iyalah, dari segi fizikalnya makin kurang, dari segi bilangannya memang kurang. Tapi jangan pandang agama ataupun sesuatu hukum Allah SWT dari segi zahir saja, tapi kena tengok hikmah di sebaliknya. Kalau dah Nabi mengatakan ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin, maknanya tidak akan berkurang sedikit pun harta yang dimiliki oleh seorang tu bila dikeluarkan untuk berzakat atau sedekah. Nabi dah ingatkan itu. Kita tahulah bahawa Allah tu, apa yang dijanjikan oleh Allah SWT adalah benar, bukan macam janji manusia yang kadang-kadang bertolak dalil dan sebagainya. Jadi kebebasan berfikir inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, menerusi wahyu-wahyu yang diterimanya daripada Allah SWT yang tak dimiliki oleh orang lain. Jadi sampai sekarang sebab itu kita tengok adanya mazhab, timbul mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ini semua disebabkan kebebasan berfikir yang diberikan oleh Islam kepada kita. Itulah rahmat Allah SWT kepada kita. Masalah persentuhan laki-laki dan perempuan yang batalkan dari sembahyang. Mazhab Hanafi kata tak batal dari sembahyang kalau sepersuan laki-laki dan perempuan yang bukan ajnabi, kecuali kalau mereka bersetubuh atau melakukan berzina atau melakukan hubungan intim. Sedangkan mazhab Syafi'i kata berlaku saja persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka batallah air sembahyang. Jadi bila kita pergi ke Mekah, kita tak dapat elak daripada disentuh orang atau menyentuh orang. Betul kan? Terutama waktu kita tawaf. Waktu sa'i tak apa. Sa'i tak syarat berwuduk. Waktu tawaf. Waktu tawaf kita mesti berjaga-jaga.
Jangan sampai kalau ikut mazhab Syafi'i lah jangan sampai kita disentuh oleh orang perempuan, dan jangan sampai orang perempuan juga atas kita menyentuh orang perempuan. Kalau orang perempuan Singapura mungkin adabnya bagus, dia jalan slow-slow. Orang perempuan Malaysia pun boleh tahan. Orang Indonesia ada yang boleh tahan, ada yang tak tahan. Bagaimana dengan perempuan Afrika? Orang-orang perempuan daripada India, orang-orang perempuan yang daripada Mesir yang tinggi panjang tu, kalau dia pijak kaki kita ingat kayu yang pijak kita. Mereka menganggap bahawa pelanggaran ini satu perkara biasa. Kita kalau katalah tak ditakdirkan tak batal sembahyang pun oleh mazhab Syafi'i, kita tetap tak mau langgar orang. Sebab dah menjadi adab sopan kita. Bila kita tawaf dalam keadaan tawadhu', rendah diri, jangan menyakiti orang, jangan menyebabkan orang susah. Itu dah memang salah syarat-syarat untuk kita bertawaf. Tapi bila orang mereka tu langgar dan sebagainya, inilah masanya kalau untuk kita mengambil pandangan mazhab Hanafi, di mana kalau ada persentuhan kita rasa kita ikut mazhab Hanafi, maka tak batallah sembahyang kita. Kan rahmat tu namanya. Rahmat Allah SWT melontar umpamanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i melontar mesti selepas ba'da zawal, selepas sembahyang zuhur sampai malam, sampai sebelum subuh. Tapi bagi setengah mazhab melontar tu hanya ba'da zawal saja. Setengah mazhab boleh pagi lagi. Kan? Jadi dalam keadaan suasana yang begitu ramai dan ada pendapat-pendapat yang berbeza-beza di antara ulama, di mana ulama-ulama yang berpendapat berbeza-beza ni setelah mereka buat kajian dari Al-Quran, dari hadis Nabi, mereka membuat ijtihad sendiri. Jadi ijtihad yang mereka lakukan tu diberikan pahala kerana menggunakan fikiran. Kalau betul dapat 2 pahala, kalau tak betul tetap dapat pahala 1 pahala, kerana Allah SWT memberikan ganjaran lantaran dia berfikir. Kalau umpamanya kalau begitulah caranya, maknanya itu merupakan satu rahmat dari Allah SWT kepada kita. Walaupun berbeza pandangan, walaupun berbeza pendapat, cepatnya walaupun berbeza pendapat, tapi masih ada lagi ruang di mana kita masih boleh sama-sama memanfaatkan perbezaan pendapat tu. Jadi itulah yang sebaik-baiknya. Jadi besok, walaupun sekarang kat Singapura ni macam-macam ada pendapat, setengahnya maulid ni pun tak boleh, setengahnya bacaan-bacaan berzanji ke dibai ke ataupun apa-apa pun tak boleh, sebab tak pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Malah kadang-kadang ada pula yang mengatakan kalau baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Sayyidina tambah Sayyidina tu maknanya menambah-nambah tu bid'ah tu dalalah finnar. Biarlah mereka berpendapat demikian, tapi jangan cubalah mengatakan kita ni sesat. Jangan senang-senang nak cakap orang sesat. Saya jadi hakim pun, saya tengok betul-betul segala fakta baru buat keputusan. Itu hakim. Kita nak menuduh orang pun, nak mencap orang sebagai orang yang sesat, kita kena jadi hakim juga tu maknanya. Kena siasat betul ke? Saya dengar ceramah seorang doktor, seorang PhD di Malaysia. Pandangan dia tentang Sayyidina ni. Walaupun dia kata satu masa sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kaifa nusalli wa nusallim alaik? Nabi jawab, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walaupun Nabi mengajar demikian, kita cuba baca dalam buku Syama'il Muhammad, Syama'il Muhammadiyah, atau kita bacalah berzanji bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tawadhu. Dia tak pernah mau meninggikan menonjolkan nama. Malah dalam kita Syama'il Muhammadiyah ni, bila Nabi masuk semua orang tak bangun berdiri, kerana dia kata Nabi melarang mereka berdiri menghormati beliau. Jadi menunjukkan kalau Nabi ajar kepada sahabatnya kalau nak selawat, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, menunjukkan tawadhu' dia. Sayyidina ni kan maknanya penghulu kami, tuan kami. Ya Allah, maknanya berikanlah kesejahteraan kepada penghulu kami, tuan kami Muhammad SAW.
Makna kita memuji, mengagungkan. Jadi orang yang memuji, mengagungkannya adalah tanda-tanda orang yang tu cinta kepada Rasulullah sehingga dia tak mau panggil orang tu Muhammad. Orang panggil saya tak panggil Salim. Walaupun dulu dia memang satu kampung, dia panggil saya Tuan Haji. Makna dia nak menghormati saya kan. Kalau kita tengok ayat-ayat dalam Al-Quran sekalipun, mengikut kajian doktor ni Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah panggil Muhammad tu ya Muhammad, tak ada. Nabi lain ada. Ya Isa, ya Isa, ya Musa, ya, ada, semua ada ya. Muhammad saja Nabi Allah tak pernah sebut. Kalau ada pun ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufran, itu khabar. Makna satu cerita yang Allah menceritakan Muhammad tu adalah seorang ini, tapi namun dia nak panggil ya Muhammad, tak ada. Kan? Tengok bila dia balik daripada gua selepas kedatangan malaikat, duduk dalam balik berselimut. Allah tak kata ya Muhammad, kum fa'anzir, tak ada. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Dia tak kata ya Muhammad. Boleh kan? Allah tahu kan? Jadi dari sini kata pengkaji ni, orang yang buat PhD ni mengatakan, kita dapat fahamkan bahawa kalau Allah Subhanahu Wa Taala sendiri begitu agung, begitu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita sebagai umatnya yang saya dah cerita tadi banyak dapat rahmat, tak boleh kita agungkan? Pandang kat situ sudahlah. Malah Nabi Allah mengingatkan kita lagi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebab innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat semuanya berselawat, kata Nabi. Diingatkan ke wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepada mereka. Jadi maknanya kalau kita ta'zimkan, memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad yang sememangnya diberikan penghormatan yang begitu rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak nampak itu merupakan satu kesilapan. Jadi ikut pendapat profesor ini pun, saya bila fikir-fikir ada logiknya. Ada logiknya. Jadi bila kita nak membuat hukuman, kena siasat hadis tersebut, tengok ayat-ayat Al-Quran yang lain, bukan tengok buku satu buku main hentam saja. Tengok satu buku, baca satu buku, satu orang yang tulis terus hentam sana hentam sini. Bukan itu caranya. Jadi Nabi pun tak suruh macam itu. Jadi kita kena jaga keharmonian. Bila hentam sana hentam sini, kita ingat Al-Quran mengatakan la ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mencela atau memperolok-olokkan atau merendah-rendahkan orang yang beriman yang lain. Mungkin orang yang kamu memperlekehkan tu lebih baik daripada kamu. Begitu juga orang perempuan, wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Begitu juga orang perempuan, janganlah mencela orang perempuan yang lain. Mungkin perempuan yang kamu cela tu lebih baik. Dah ada perintah kat sana. Jadi kenapalah kita nak bangkit-bangkitkan perkara ini dan sebagainya. Jadi kita macam biasa, pegang macam biasa, dan amalan kita selalu berselawat, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, teruskan. Jangan bimbang, teruskan. Kerana kita menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh habis lah. Dah berhenti lah. Sudah malam ni. Baik, sebelum kita berhenti ni, tadi kata Ustaz Azmi ada soalan, kalau nak dalam 5 minit sampai 8.40 lah sikit boleh. Ada siapa nak soal? Semua dah faham Ustaz. Dah waktu belum? Dah, belum. Dah. Ada soalan tak yang ingin diajukan? Mungkin kita boleh track sikit lah Isyak pun lambat tak apa. Ada tak? Pasal apa lepas Isyak ni kita terus tak ada sesi bertanya lagi. Kita punya LPM Tuan Haji Sa'dun ada selaku ni lah. Orang belakang sana Sa'dun, Haji Sa'dun. Ada. Ni peluang yang kita persilakan. Muslimah pun boleh ajukan soalan, jangan malu. Pasal kita sebenarnya menanyakan hal ehwal tentang ilmu ni. Yang ada? Tak ada. Tapi saya nak tanya, saya ajukan soalan, boleh Ustaz? Silakan. Tengok kalau diorang tak tanya, saya yang tanya.
Kalau kita cakap tentang apa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, seperti mana tajuk yang kita bincangkan tadi, boleh tak sekurang-kurangnya tip lah yang mereka mungkin boleh buat balik? Tip-tip Ustaz. Contohnya adalah apa yang boleh kita bawa nanti, boleh kita amalkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, supaya kita dapat teruskan amalan ini, insya-Allah. Silakan. Sebenarnya tajuknya memang tip lah, tapi oleh kerana saya nak luaskan tajuk tu sebelum sampai ke tip-tipnya ataupun cara-cara cinta kepada Rasulullah, sebab itu saya nak terangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa isinya, kebaikan untuk kita. Jadi sebab itu saya rasa lebih penting. Sebab itu tapi di antara tip-tipnya, kita selalu mengingati apa yang diajar, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selalu menghadiri majlis ilmu, itu salah satu cara, itu merupakan salah satu isu ataupun perkara yang menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar hadisnya, kita belajar hadis-hadis kursi dan sebagainya, atau kita belajar agama apa pun sekalipun, itu termasuk dalam tips-tips yang menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah. Dan di waktu yang sama, kalau kita selalu berselawat, jangan melata yang bukan-bukanlah, selawat lebih baik lagi. Selawat ni maknanya kan kita berdoa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi atau kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali sayyidina Muhammad, begitu juga ke atas keluarganya. Maknanya kita minta kepada Allah supaya memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada Rasulullah dan keluarganya. Dan kan Allah dah janji, Rasulullah pun sendiri dah berjanji, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran au kama qala. Sesiapa yang mengucapkan selawat satu kali terhadap diriku, kata Nabi, maka Allah nanti akan mengucapkan selawat tu ke atas diri orang yang berselawat sebanyak 10 kali. Sekali kita minta doa kesejahteraan kepada Rasulullah, 10 kali nanti Tuhan balas kesejahteraan tersebut. Jadi apa saja perbuatan yang kita nak, apa saja yang kita lakukan, kalau kita berselawat, insya-Allah kita bacalah apa orang kata air yang kita nak minum pun, selepas kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita bacalah selawat, sebab air itu kalau ikut dari segi sainsnya, dia ada molekul. Molekul ni dia mendengar apa yang dicakap oleh kita, dia mendengar. Kalau kita kata baca bismillahirrahmanirrahim, dia berubah. Saya dengar dari salah seorang doktor pakar homopati, dia kata dia dah cuba, dia dah buat eksperimen. Tiap-tiap satu surah yang dibaca tu, air itu akan berubah warna. Dia boleh nampak lah pasal dia ikut pergi kat lab kan. Katalah dia baca Yasin, air itu berubah warna sekian. Kalau dia baca suratul Mulk, air itu berubah sedemikian. Tapi memang betul. Saya dengar dekat TV pun yang dibagi tahu oleh orang-orang yang bukan Islam pun, ahli saintis pun mengatakan bahawa betul, memang ada molekul. Jadi kalau kita baca Yasin, taruh kat tengah-tengah tu, orang mau kumpul-kumpulan dulu, saya tengok ni macam apa je. Macam kalau kita pergi Bangladesh, tengok berapa banyak orang bawa botol lah, plastik lah dan sebagainya. Tak puas tu lagi, balik jumpa lagi Habib Hassan. Kalau dulu Bapak Habib Hassan, Habib Muhammad ini jumpa Habib Muhammad, minta baca lagi. Tak puas hati dengan ratib yang dibaca ramai-ramai itu, minta baca lagi, supaya itu bertambah barakah, bertambah power daripada ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Itulah kelebihan salawat ataupun membaca selawat. Jadi mudah-mudahan apabila kita membaca selawat, Allah akan sentiasa memberikan kesejahteraan kepada kita. Cuma saya ingatkan, jangan hanya baca selawat saja, tapi tak sembahyang. Saya dengar dari Tuan Musi kata, ada orang yang naik atas, lepas tu tak turun bawah pun. Yang ada lelaki naik atas sini tak sembahyang, tak singgah sembahyang. Jadi untuk apa kat atas tu? Memang tak salah kalau kita setakat menziarahi kubur. Salah satu sebab Nabi membolehkan, menggalakkan kita menziarahi kubur, terutama kubur-kubur orang-orang yang alim ni, tujuannya biar mengingatkan kita yang kita pun satu masa akan masuk kubur. Tapi kalau bila kita tahu yang kita akan masuk kubur, ingat dalam kubur tu ada cerita lain, itu alam lain. Sebab tu kita dengar ada seksaan kubur, ada bahagia, ada celaka dan tu, itu kena ambil tahu, itu kena dapatkan ilmu. Jadi bila kita ada ilmu, kita pergi ke sana,
menambahkan rasa gerun, menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan takut kita nak meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya, malah takut juga kita nak melakukan sesuatu yang dilarang olehnya. Itulah peranan ilmu sebenarnya. Jadi berselawat saja tanpa ilmu dan tanpa amal-amal yang diwajibkan belum mencukupi. Tapi apabila anda berselawat, di waktu yang sama anda juga sama-sama rajin menuntut ilmu, dan di waktu yang sama juga tak lupa menjalankan segala kewajipan, itulah yang sebaik-baiknya. Itulah tanda yang kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah tanda yang kita boleh dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kerana kita mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Baga Fadil Ustaz Salim Jasman di atas penerangan yang begitu baik sekali. Semoga kita pulang dengan bawa apa yang disampaikan beliau, insya-Allah. Dan sebelum saya akhiri ceramah ini, saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah pada 25 Februari akan datang Forum Perkahwinan dan Undang-Undang. Jadi jangan lupa catat di diary anda kalau boleh hadir. Forum Perkahwinan dan Undang-Undang ini akan dipengurusikan ataupun panelis ini ialah Ustaz Nur Razak Bakar dan juga Peguam Rudi Marikana. Jadi akan bincangkan tentang perkahwinan dan undang-undang yang bertajuk Meniti Kehidupan Bersama, Cabaran dan Harapan. Jadi itu juga ada sesi, dan saya juga ada email dari Ustaz tapi Ustaz belum jawab. Itu part yang kedua tu, kita juga ada forum perkahwinan juga dan undang-undang. Kita akan undang Ustaz Salim Jasman, itu part 2 lah. Itu bulan April Ustaz. Ustaz kena buka email ataupun nanti sekarang saya tanya Ustaz ada ni 28 April. Bulan April Ustaz sendiri dan juga peguam kita, ada peguam Peguam Firuz juga di LPM, beliau akan menjadi moderator. Jadi itu saja yang boleh saya kongsikan bersama tentang program masjid, insya-Allah. Jadi sama-sama kita mendengar laungan azan, dan selepas itu insya-Allah jangan lupa jamuan ada disediakan. Saya fikir Ustaz boleh tutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yasba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma waj'al musi'ana li muhsinina wa muqassirana li 'amilina wa hab lana al-kulla biwajhikal karim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa fuadina wa qulubina wa muhadaratina wa durusina wa tub alaina ya Allah wa tub alaina ya Rahman wa tub alaina ya Rahim innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.